Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Rashika Hanan binti Muhammad Muhid, nombor metrik 4201004821. Pada hari ini, kumpulan kami, kumpulan ke-8 akan membentangkan tajuk Pengaruh Tamadun Islam di China. Pengenalan penyebaran agama Islam di China. Semasa zaman Khulafa' Ar-Rasyidin yang ketiga, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau telah menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melawat China pada tahun 651 Masihi bersamaan 29 Hijrah untuk menyampaikan dakwah kepada Maharaja China. Tentera Islam di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim telah menjalankan penaklukan ke atas bandar Kashgar, ibu kota Turkistan Timur pada tahun 714 Masihi dan menyeru Maharaja China agar memeluk Islam. Turkistan Timur merupakan sebuah negara merdeka sehingga ditakluki oleh kerajaan Manchu pada tahun 1759. Pada tahun 757 Masihi bersamaan 138 Hijrah, Jeneral Lin Chen memberontak menentang Maharaja Susung. Atas permintaan Khalifah Abbasiyah, iaitu Khalifah Al-Mansur telah menghantar seramai 4,000 orang tentera yang terdiri daripada orang Islam berbangsa Turki ke China. Tentera Islam yang dikirimkan berjaya dalam misi tersebut. Namun, tentera tersebut terus tinggal di China dan berkahwin dengan wanita tempatan. Ini membantu dalam penyebaran Islam di negara China. Setengah pendakwah ke negara China melalui laut bersama pedagang dan menyebarkan Islam di bandar-bandar seperti Shanghai, Guangzhou dan sebagainya. Dalam abad keempat Masihi bersamaan 10 Hijrah, Raja Turkistan Timur telah memeluk Islam. Penghijrahan ini telah memudahkan lagi penyebaran Islam di Turkistan Timur dan negara China. Bila Maharaja China Tang II mula tertarik dengan kebaikan agama Islam, maka beliau telah menjemput beberapa pendakwah secara rasmi. Pendakwah tersebut dapat menyebarkan Islam dengan bebas dan selesa. Agama Islam juga tersebar ke China melalui laluan sutera Silk Road. Pada abad ke-13 Masihi, ramai orang Islam dibawa masuk ke Mongol dari Asia Barat untuk membantu dalam pentadbiran. Sehingga kini masih terdapat ramai penganut agama Islam di China. Kebanyakannya terdiri daripada kaum minoriti dari bahagian barat laut dan barat, Xinjiang, Qinghai dan Ningxia. Seterusnya, zaman kegemilangan Islam di China. Islam mempunyai warisan yang kaya di China. Islam mula sampai di China dari negara-negara Arab pada zaman dinasti Tang, iaitu dalam tahun 651 Masihi. Setelah tersebar sekian lama dan mengalami perkembangan dan perubahan dalam satu jangka masa yang panjang, Islam yang bercirikan China telah terbentuk. Maka wujudlah jambatan yang menghubungkan ekonomi, budaya dan persahabatan antara China dan negara-negara Arab. Penyebaran agama Islam yang paling luas dalam sejarah China telah berlangsung pada tahun 618 hingga 907 Masihi, dinasti Tang tahun 960 hingga 1279 Masihi, dinasti Sung tahun 1271 hingga 1368, dinasti Yuan sehingga tahun 1368 hingga 1644, dinasti Ming. Pertembungan Islam dan budaya tradisi Cina telah menambah kandungan khazanah yang amat berharga kepada budaya dan sejarah Cina. Dinasti Tang. Menurut rekod sejarah dinasti Tang, Islam dibawa ke China oleh pendakwah yang diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bersama sahabatnya yang dikenali sebagai Yusuf telah berdakwah di Quanzhou, Changzhou dan Canton serta bertanggungjawab mendirikan Masjid Quangtase dan Masjid Qilinse. Dinasti Sung. Dinasti yang berjaya menyatukan kerajaan kecil di China. Aktiviti perdagangan antara orang Arab dan Cina semakin meluas. Pedagang asing diberikan perlindungan oleh pemerintah, dibenarkan berkampung dan bebas berdagang. Ramai pedagang Islam datang dan ini meluaskan proses penyebaran Islam. Dinasti Yuan. Pada ketika ini, ramai pengkaji-pengkaji daripada orang Islam membantu dari segi pengkajian dalam ilmu astronomi seperti kaji bintang dan ilmu matematik seperti algebra
dan trigonometri. Makmal kaji bintang telah dibina pada zaman dinasti Yuan iaitu tahun 1272 Masihi. Dinasti Ming. Pada zaman dinasti Ming 1620 Masihi, semua pekerja dalam makmal kaji bintang tersebut adalah beragama Islam. Antara tokoh utama dalam ilmu astronomi di China adalah Qi Ma Lou Ting atau Jamaluddin, Bahtiar, Abdullah dan Masali. Jamaluddin merupakan sarjana dari Parsi yang dipinjamkan kepada kerajaan China. Jamaluddin telah menterjemahkan nama-nama bintang daripada bahasa Arab ke bahasa Cina serta mencipta 7 alat astronomi. Yang pertama, alat lengkungan banyak, alat rata lengkungan, alat curam lengkungan, alat berbola langit, alat bumi, alat melihat cuaca dan alat kedudukan tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida binti Adnan, ID matrik saya 4202037052. Saya akan membentangkan berkenaan dengan kegemilangan Islam semasa Empayar Ming. Islam mula berkembang semasa zaman Tang iaitu pada tahun 608 Masihi. Terdapat 4 zaman kegemilangan Islam iaitu pada zaman Tang, zaman Song, zaman Yuan dan zaman Ming. Jumlah penduduk Islam bertambah dari semasa ke semasa dan maju dari segi pendidikan, politik, ekonomi dan sosial. Apabila dinasti Yuan berakhir, ramai orang-orang Mongol dan juga masyarakat Muslim yang datang bersama dan menetap di China. Dasar pengasingan oleh dinasti Ming, orang-orang Muslim mula menggunakan nama keluarga Cina. Ramai orang Muslim berkahwin dengan wanita Cina Han dan menggunakan nama isteri mereka. Orang-orang Muslim yang lain yang tidak menjumpai nama keluarga Cina yang serupa dengan nama mereka, mengambil huruf Cina yang menyerupai nama mereka. Contohnya, Ha untuk Hasan, Hu untuk Hussein dan Sai untuk Said dan sebagainya. Nama keluarga Cina yang biasa di kalangan keluarga orang Muslim adalah Mo, Mai dan Mu. Nama yang digunakan oleh orang Muslim yang memiliki nama keluarga Muhammad, Mustafa dan Mas'ud. Maharaja Hongwu mengarahkan pembinaan beberapa masjid di selatan China dan mengarang sajak madah 100 perkataan yang mengandungi 100 huruf dalam memuji Islam, Allah dan Rasul Muhammad SAW. Dia mempunyai 10 jeneral Muslim dalam tenteranya. Isterinya iaitu Maharani Ma keturunan Muslim dan Zhu Yuanzhang pada asalnya merupakan ahli kumpulan pemberontak Muslim yang diketuai oleh Guo Xingxing. Maharaja membina masjid di Nanjing, Yunnan, Guangdong dan Fujian. Zhu membina semula masjid Jinjue di Nanjing dan sejumlah besar Muslim Hui berpindah ke Nanjing semasa pemerintahannya. Dia memerintah ukiran yang memuji nama Nabi Muhammad SAW yang diletakkan di masjid. Era Ming melihat Nanjing menjadi pusat pendidikan Islam yang penting. Sarjana lain, Hu Dingzhao, memulakan sekolah Islam yang pesat di Nanjing. Beliau mengajar hadis, Al-Quran dan perundangan Islam. Sekolah ini berkembang menjadi sistem 14 bidang dengan kelas dalam bahasa Arab dan Parsi. Wilayah lain memiliki sistem berlainan dan pengkhususan berlainan. Wilayah Lintau dan Henzhou memiliki sistem pendidikan 3 tahap di mana yang termuda belajar bahasa Arab yang diperlukan bagi namaz dan wudu dan tamat kepada pengajian yang lebih maju. Islam mengalami kemerosotan semasa zaman dinasti Manchu pada tahun 1911 dan pemerintahan dinasti Manchu digantikan dengan Republik Cina pada tahun 1912 yang berpusat di Nanjing yang kemudiannya berpindah ke Peking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Farhan bin Hishamuddin. Nombor Kametrik 420-300-1081. Hari ini, saya dan tim ingin bentang tajuk pengaruh tamadun Islam di China. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah penduduk Muslim di negara China. Seperti yang kita ketahui,
salah satu teori sejarah kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-7 atau ke-8, antaranya ialah negara China. Perkembangan China juga mempunyai catatan sejarah yang begitu panjang. Sehingga kini, Islam masih lagi bertapak di China. China mempunyai populasi Muslim yang minoriti, iaitu seramai 23 juta orang. Antara kawasan autonomi yang ramai penduduk beragama Islam ialah kawasan Xinjiang yang terdiri daripada kaum Uyghur, Guangxi, kaum Zhuang, Mongolia Dalam, kaum Mongol, Ningxia, kaum Hui, dan Tibet, kaum Tibet. Untuk pengetahuan, kawasan autonomi ialah kawasan yang pemerintahan, pentadbiran atau hak pengurus pemerintahan tanpa penguasaan atau pengendalian oleh pihak lain. Antara etnik yang minoriti lain ialah Kazakh, Uzbek, Salar, Tajik, Kyrgyz, Dongxiang, Baoang dan Tatar. Namun begitu, bilangan masjid di negara itu begitu banyak. Mereka mempunyai 35,000 masjid. Bilangan imam pula terdapat 57,000 orang imam. Bilangan pertubuhan Islam, mereka mempunyai 720 buah pertubuhan Islam, dan bilangan institut Islam, terdapat 10 buah institut Islam. Mengikut kajian dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, mereka telah mendapati bahawa statistik ini telah dikemaskini pada Ogos 2019. Kesimpulan daripada tajuk yang kami bentang sebentar tadi adalah China, sebuah negara yang telah membina peradaban awal manusia yang menunjukkan keunggulan dan kekayaan tamadun daripada pelbagai aspek termasuk politik, ekonomi dan sosial yang unik. Keunikan China menyediakan potensi yang hebat dan berkembang maju menjadi negara yang bertamadun dan moden. Dalam konteks masyarakat Malaysia, kehadiran masyarakat Cina serta budayanya yang unik telah memperkaya peradaban dan kehidupan harmoni pelbagai kaum. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.